Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnia-Nya, taufik dan inayahnya dapat pada pagi ini kita bersama-sama dalam solat fajar sebentar tadi, dan dapat pula kita duduk sebentar untuk berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis untuk kita saling ingat mengingat di antara satu sama lain. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengisian kuliah pada pagi ini suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian kepada untuk kita melihat beberapa anjuran amalan yang telah pun dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga amalan ini ianya juga disuruh, digalakkan oleh baginda kepada umatnya untuk menjadikan ianya sebagai perlindungan diri, sebagai pendinding diri daripada segala kejahatan makhluk, sama ada manusia, jin maupun haiwan. Yakni dengan erti kata lain, iaitulah zikir-zikir dan doa-doa
dalam kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi pada zaman hari ini, akhir zaman, yang mana kita melihat bagaimana kejahatan makhluk ianya dilakukan oleh manusia, bahkan juga melibatkan jin dan syaitan. Jadi sekiranya kita melaksanakan ataupun mengamalkan amalan-amalan ini, insya-Allah maka kita akan terpelihara daripada kejahatan makhluk jin maupun manusia. Pertama sekali, sebagaimana disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin saranan ini agak begitu tidak boleh dilakukan oleh kebanyakan orang, iaitulah memakan 7 biji kurma ajwa pada setiap pagi sebelum sarapan pagi, di mana ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis man istabha bis sab'i tamarati ajwa lam yadurrahu dhalika al-yawm sammun wala sihrun. Barang siapa yang memakan 7 biji kurma ajwa. Kurma ajwa ni kurma Nabi, kurma Madinah. Dia hanya ditanam di Madinah, tidak ada di tempat-tempat lain. Yang mana memang kurma ini agak begitu mahal lah, kan? Harganya 100 rial, 120 rial kalau yang eloknya tu. Di mana makan pada setiap pagi 7 biji, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun ataupun sihir. Ini merupakan suatu yang disuruh ataupun yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila memakan 7 biji kurma ajwa akan menjadikan kita dapat perlindungan Allah Ta'ala daripada dikenakan racun dan juga sihir. Mana sebagai pendinding daripada adanya perbuatan sihir yang nak dilakukan ke atas kita, maka Allah akan memelihara kita. Itu dia, kan? Jadi agak mungkin yang ini tak amal kot kita yang mengamalkannya. Kalau boleh, bolehlah, kan? Kalau ada duit boleh amalkanlah, kan? Sebab 7 biji kurma ajwa. Kita orang Melayu ni tuan-tuan nak makan kurma ni bila Ramadan ni lah, kan? Itu pun sebiji, kan? Paling banyak pun 3 biji sebelum nak berbuka puasa. Tetapi orang Arab ni tuan-tuan, kurma ni dah jadi macam makanan dia punya, makan harian dia. Bukan di bulan Ramadan saja, makanan harian dia, yang sememangnya makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita tak dapat untuk nak makan kurma ajwa pun, paling tidak pun kita makan juga kurma-kurma yang lain yang agak murah lah, kan? Untuk kita mendapatkan amalan sunnah tu, kan? Kurma ni memang bagus, kan? Kita makan ianya mengenyangkan, kan? Kurma ni sifatnya mengenyangkan, dan dia sihat, makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan kepada kita untuk kita sentiasa berwuduk. Berwuduk ini amalan yang mudah kita lakukan sebenarnya, kan? Bahkan kita di Malaysia ni, kita tidak menghadapi musim sejuk. Nak ambil wuduk tu mungkin tak ada masalah lah, tapi bagi negara-negara yang mengalami musim sejuk, nak mengambil wuduk tu memang cukup masalah. Sejuk, kan? Sejuk. Itu sebab dalam Islam di sana ada memakai sepatu, memakai sepatu, di mana kita boleh menyapu atas sepatu selepas kita berwuduk.
kita ambil wuduk sempurna, kemudian lepas itu kita memakai sepatu yang menutup buku lali, sepatu yang menutup buku lali. Kemudiannya bila kita batal wuduk, kita ambil wuduk seperti biasa. Tetapi bila mana sampai kita nak basuh kaki, kita tak payah nak buka sepatu dah. Cukup hanya menyapu atas sepatu. Jadi ini agak praktikal di dalam masa sejuk. Sebab nak basuh kaki itu agak sejuk. Maka ini sebagai rukhsah, kelonggaran yang diberikan dalam Islam, yang mana tempoh masa memakai sepatu ni bagi yang tidak bermusafir, yakni bermukim, sehari semalam. Adapun bagi yang bermusafir 3 hari 3 malam. Mana dia tak payah buka dah sepatu dia. Memang ialah musim sejuk, biasa orang dah tak buka dah sepatu dah. Jadi sebab itu cukup setakat menyapu atas sepatu. Jadi kita di sini mungkin agak tak praktikal juga, kan? Tapi walau macam mana pun sunat, maknanya dia merupakan suatu yang dibolehkan untuk kita mengamalkan. Maknanya kita boleh pakai sepatu walaupun sejuk tak sejuk, kan? Jadi sebab itu nak sebut balik, kita berwuduk di sini maknanya tak ada masalah. Jadi kita boleh amalkan wuduk. Bila mana batal wuduk, ambil. Batal, ambil. Ini disebut dalam hadis riwayat At-Tabrani daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahiru hadhihi al-ajsa taharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak la yanqalibu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira." Sucikanlah badan ini, semoga Allah akan mensucikan kamu, kerana tidak ada seorang hamba pun yang tidur pada malam hari dalam keadaan suci, melainkan tidur bersamanya di atas pakaiannya, iaitulah satu malaikat, iaitu satu malaikat. Ia tidak berbalik sesaat pun daripada malam itu, melainkan ia berkata, "Ya Allah, ampunilah terhadap hamba ini, kerana ia tidur dalam keadaan suci." Nampak? Jadi sebab itu bila mana kita tidur, sebelum tidur tu kita mengambil wuduk, di mana Allah akan utuskan satu malaikat untuk menjaga kita. Dan setiap kali kita bergerak saja, maka malaikat akan mendoakan untuk kita keampunan Allah. Dan bergerak saja Allah malaikat akan mendoakan untuk kita keampunan. Nampak? Jadi ini suatu perkara yang mudah untuk kita lakukan, kan? Tapi walau macam mana pun, ialah manusia ni tuan-tuan, dia agak begitu, orang kata apa, pandang remeh terhadap amalan-amalan ni tuan-tuan. Yang ni yang masalah, kan? Jadi kita kena jagalah, kan? Benda ni kita boleh buat sebenarnya, cuma dia tak nak, kan? Kita tak nak jaga, tak disiplin diri, kan? Perkara-perkara yang memang mudah untuk kita lakukan, kita boleh buat dan ada kelebihan, kan? Amalan mudah tetapi kelebihannya besar. Nampak? Islam ni tuan-tuan, amalan tu kadang-kadang dia tidaklah begitu payah, mudah, kelebihannya besar, kan? Amalannya sikit tetapi ganjarannya besar, kan? Jadi ini semua yang kita kena rebut peluang ini, dan supaya kita dapat mendindingkan diri daripada kejahatan tadi, kejahatan makhluk. Dan memang masa tidur tuan-tuan, boleh diganggu oleh jin dan syaitan. Jin dan syaitan ni boleh mengganggu manusia pada masa sedar dan pada masa tidur, dengan mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang buruk, jadi ini dapat kita hindarkan, insya-Allah. Yang ketiga, pelindungan yang ketiga ialah menjaga salat berjamaah. Jaga salat jamaah. Dan ini memang dah
Ini semua amalan yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan digalakkan sangat-sangat. Di mana dalam satu hadis Nabi, ma min salasatin min qaryatin wala badwin la tuqamu fihi as-salatu illa qad istahwadha 'alaihim asy-syaitan fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Rawahu Abu Daud. Tidak ada daripada 3 orang di dalam satu desa ataupun kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah melainkan syaitan sudah menyelusup kepada mereka. Maka hendaklah kamu sekalian tetap dalam berjamaah, kerana serigala hanya akan memakan daripada kambing yang berpisah daripada kelompoknya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dalam Islam tuan-tuan kan, hadis ini juga menyebut tentang bagaimana mendirikan salat jamaah dalam satu desa ni ia fardu kifayah. Mengikut mazhab kita Syafi'i, fardu kifayah. Makna kalau tidak ada satu kampung yang ada yang mana yang lebih daripada 3 orang, satu kampung tu ada 3 orang paling minimum, tidak mendirikan salat berjamaah, maka dikira sebagai semuanya melakukan dosa. Fardu kifayah kan? Tapi lebih pada hukum sunat muakkad sebenarnya kan? Solat Jumaat, solat berjamaah ni tuan-tuan lebih pada sunat muakkad. Itu yang lebih majoriti pandangan para ulama lah. Tapi kalau ikut mazhab kita Syafi'i, fardu kifayah. Tapi kalau ikut mazhab Hambali, fardu ain. Lagi berat lagi kan? Fardu ain bagi tidak ada uzur, iaitu bagi lelaki perempuan tak masuk. Solat jamaah ni tuan-tuan, ianya suatu yang diberikan hukum itu hanya kepada golongan lelaki. Golongan wanita hukumnya harus kan? Golongan wanita harus untuk bersolat berjamaah di masjid dan di surau, tetapi pahala sama. Walaupun hukum berbeza lelaki dan wanita, hukum laki-laki sama ada fardu ain, fardu kifayah ataupun sunat muakkad kan? Bagi orang perempuan hukumnya harus, tapi bila didirikan pahala sama. Hukum berbeza, pahala sama. Begitu kan? Sebab itu bagi orang perempuan tak ada masalah kan? Itu sebab tidak boleh kita nak menghalang wanita untuk datang ke masjid selagi mana tidak timbulnya fitnah kan? Bila tidak menimbulkan fitnah, maka tidak dilarang golongan wanita untuk datang ke masjid. Bahkan sembahyang Jumaat tu pun sebenarnya harus bagi mereka kan? Bagi kita wajib golongan lelaki, tapi bagi orang perempuan harus. Maka dia boleh datang untuk solat jamaah, solat Jumaat boleh. Itu patutnya disediakan bagi orang perempuan ruangan untuk mereka salat Jumaat. Itu sebab di negara-negara Arab kan, bukan setakat di Masjidil Haram saja, di negara-negara Arab tuan-tuan, di Jordan ke, di Syria ke, di mana-mana, ke Saudi ke, dia akan sediakan tempat untuk wanita datang solat Jumaat kan? Tapi taklah ramai mereka datang pun, tapi makna tak halang mereka untuk datang kan? Sebab lagi pun mereka juga boleh dapat untuk mendengar khutbah yang disampaikan kan? Lebih-lebih lagi mereka yang tidak ada urusan kerja di rumah kan? Orang yang dah tua ke, yang tak ada kerja dan sebagainya, duduk di rumah melepak dah kan? Jadi maknanya datang ke masjid dapat pahala sama kan? Hukum berbeza tapi pahala sama. Ini maknanya boleh disediakan tempat untuk golongan wanita lah, kalau boleh ada tempat lah kan? Boleh kan? Jadi mereka pun boleh datang masjid. Baik, itu yang ketiga. Yang mana dia punya kelebihan juga tuan-tuan, dapat bagi orang bagi solat jamaah ni dapat menghindarkan kita daripada gangguan syaitan lah, hasutan syaitan. Dan memang pun solat jamaah ni tuan-tuan lebih khusyuk
dibandingkan dengan solat sendiri. Kan, solat sendiri ni tak khusyuk sangat. Ada je gangguan. Kan, macam-macam fikiran kita. Tapi bila solat berjamaah ni tuan-tuan, dia agak begitu tenang, khusyuk, tak kelang kabut, kan, relax, tenang. Tapi kalau seorang-seorang ni tuan-tuan, dia agak macam-macam hal tu, syaitan itu, kan, syaitan. Sebab itu elok. Dan Nabi sebut juga bagaimana syaitan ni dia boleh mengganggu manusia ketika mana kita sendiri. Itu sebab tuan-tuan, orang yang suka menyendiri, yang tak suka bercampur dengan orang ni, sebenarnya dia ni ada tanda-tanda diganggu oleh syaitan. Ada tuan-tuan, ada setengah orang tu dia tak suka duduk ramai-ramai, dia tak suka duduk bersama orang ramai, dia suka sendiri, termenung ya, duduk dalam bilik ya tuan-tuan. Kan? Ini ada tanda-tanda dia ada gangguan syaitan. Itu sebab kena berjamaah. Dan Nabi sifatkan bagaimana berjemaah ni dia kuat, di mana kambing yang duduk dalam berjalan dalam betul, kambing yang seko mudah untuk diterkam oleh serigala. Tapi kalau kambing tu berjamaah berkumpulan, serigala nak terkam pun takut. Macam tu juga syaitan. Kan, syaitan bila kita ramai tuan-tuan, dia pun takut. Dia pun makhluk juga. Kan, dia pun makhluk, dia pun ada perasaan takut. Kan, jadi tapi kalau kita seorang-seorang, dia agak berani lah. Kan, macam pencuri perompak juga kan. Perompak kan, dia nak rompak. Kalau seorang-seorang mudah dia rompak. Tapi kalau ramai-ramai, payah dia nak merompak tuan-tuan. Itu ibaratnya lah. Jadi sebetulnya lebih kita kena berjamaah, berkumpulan, lebih kuat. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu solat malam. Solat malam. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala na'iman hatta asbah, ay asbaha li salatil fajr, ma qama ila salati salatil lail. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bala syaitanu fi udhunih, rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki dan dikatakan ia masih tidur sampai ia bangun pada pagi hari. Ia tidak bangun untuk solat malam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan sudah kencing di telinga. Maknanya dah tak langsung tak solat fajar pun tinggal. Jaga-jaga dah pagi dah. Dia ni Nabi sifatkan dia bagaimana syaitan sudah kencing di telinga dia tuan-tuan. Maknanya dia jaga dah. Dah jaga dah, tidur balik. Itu makna apa? Syaitan kencing itu. Itu yang tidur balik tu. Itu sebab bila kita jaga tidur tuan-tuan, terus kita menyebut kalimah Allah untuk nak merongkaikan satu ikatan syaitan. Nabi suruh kan, Nabi sebutlah hadis di mana bila kita setiap kali kita tidur setiap malam, kita akan diikat dengan 3 ikatan syaitan. Jadi untuk merongkaikan ketiga-tiga ikatan syaitan ni, yang pertama sekali, jaga tidur Allah dulu. Sebut nama Allah. Orang yang menyebut nama Allah ni apa makna tuan-tuan? Orang ni dekat dengan Allah. Tapi kalau dia tak menyebut nama Allah, apa makna? Dia jauh dengan Allah, dia tak ingat Allah Ta'ala. Itu kita boleh muhasabah lah. Setiap kali kita jaga tidur tuan-tuan, kita ucap kalimah Allah ke tidak? Kalau kita ucap kalimah Allah, alhamdulillah. Makna apa? Kita ingat Allah dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita ucap kalimah Allah lah, kita juga doa lah. Yang kita disuruh doa tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mudah ya kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas kami mati, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Baca doa.
Lepas bangun tidur tuan-tuan, terus kita sebut kalimah Allah, akan menyebabkan satu ikatan syaitan akan terrongkai. Itu sebab kalimah Allah ni kalimah yang agung. Sebut Allah ni tuan-tuan, kita mendapat kekuatan spiritual, kita dapat kekuatan dalaman tuan-tuan. Allah tu. Itu sebab dalam satu kisah, Nabi dalam satu perjalanan pulang daripada peperangan, singgah tidur malam hari kan. Tiba-tiba lepas mana Nabi terjaga, depan dia ya ada seorang kafir musyrik yang menghunuskan pedang dan bertanya kepada Nabi, siapa yang boleh menyelamatkan kamu daripada tusukan pedang ini? Maka Nabi jawab, Allah. Sebut dia nama kalimah Allah, pedang tu terjatuh. Dan Nabi ambil pedang tu, hunus balik kepada orang tersebut. Siapa yang boleh menyelamatkan kamu? Dia tak ada jawab. Nampak kan? Sebut nama Allah je, terjatuh pedang. Tu kekuatan kalimah Allah tuan-tuan. Besarnya kalimah tersebut lah kan? Dan begitu juga bila kita sebut Allah tadi, maka syaitan, satu ikatan syaitan terongkai. Dan yang keduanya dengan kita mengambil wuduk, merongkaikan tali ikatan yang kedua. Dan yang ketiganya kita salat. Bila kita salat, ikatan syaitan yang ketiga akan terongkai seterusnya. Maka kita dah selamat. Kita dah maknanya tidak lagi diikat oleh syaitan juga. Itu dia. Itu cara dalam kita nak merongkaikan tali ikatan syaitan tuan-tuan. Baik. Perlindungan yang kelima, membaca ta'awuz pada saat memasuki tandas. Ini pun satu hal juga kan, perkara yang kita kena amalkan tuan-tuan. Sebab memang Nabi sebut dah bagaimana dalam tandas tu tempatnya syaitan. Syaitan suka duduk dalam tandas. Sebab tandas ni busuk sifat dia. Dan syaitan suka kepada tempat-tempat yang busuk. Itu sebab tuan-tuan, untuk kita mengelak daripada syaitan suka pada tandas kita, kita kena bersihkan. Kita letak pewangi lagi tuan-tuan, maka dia tak suka. Bila dia tak suka, dia tak duduk situ lah. Tapi kalau dia busuk, maknanya dia suka. Itu sebab tempat pembuangan sampah tu kan, tu tempat dia tu kan. Kalau setengah orang tu, bila ada orang yang kena ganggu sampai ke tahap dia boleh nampak jin, maknanya dalam bentuk-bentuk yang tertentulah, maknanya bukan dalam bentuk asal dia, tapi dia menyerupai, dia menjelmakan dirinya dengan bentuk-bentuk yang tertentu. Dia akan nampak ramai di situ kan. Orang yang boleh nampak, maknanya nampak tu bukan satu kelebihan tuan-tuan. Nampak jin ni bukan satu kelebihan, dia gangguan. Orang yang normal tak nampak. Orang yang diganggu kadang-kadang boleh nampak. Nampak tu pun bukan nampak diri jin dia yang sebenar, tapi jelmaan-jelmaannya. Dia membentuk dengan bentuk-bentuk yang tertentu kan? Jadi menyebabkan dia boleh nampak tuan-tuan. Jadi ini bukan satu kelebihan. Setengah orang tuan-tuan kata kelebihan. Dah, kalau boleh nampak tuan-tuan ni ramai ni kan, ramai, dia pun terganggu. Bila nampak ni tuan-tuan terganggu kan, sebab dia punya sifat dia buruk kan. Kemudian dengan macam-macam ragamnya PL perangai tuan-tuan, kalau nampak tu kira kan, tak lalu makan tuan-tuan kan, tak lalu tengok depa ni kan, buruk perangai tu kalau nampak jadi sebab itu tak nampak tu, itu normal. Nampak itu gangguan sebenarnya, bukan satu kelebihan sungguh kan. Melainkan nabi-nabi ya, nabi-nabi ya tuan-tuan ada kelebihan. Pasal apa? Allah bagi anugerah untuk mereka dapat melihat jin dalam bentuk yang asal, bukan jelmaan lagi dah, bentuk yang asal mereka boleh nampak. Itu kelebihan untuk mereka. Tapi untuk orang lain tidak. Dan sebab Allah sebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum.
sesungguhnya jin, syaitan dan golongannya melihat kamu sebagaimana kamu tak dapat melihat mereka. Allah kata jin dapat tengok kita, kita tak tengok dia. Tetapi walau bagaimanapun, sesiapa yang mendakwa dia boleh melihat jin ni tuan-tuan, bohong. Jin dalam bentuk yang asal, dikira sebagai fasik. Al-Imam Syafi'i menyatakan manid da'a annahu yara jin faqad abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan. Kata Al-Imam Syafi'i, sesiapa yang mendakwa dia boleh melihat jin, batal syahadah, maknanya kesaksiannya. Dia tak boleh jadi saksi dah, fasik, sebab dia pembohong. Melainkan Nabi saja yang boleh melihat. Maknanya begitu. Ataupun juga tuan-tuan yang boleh tengok juga tuan-tuan, selain daripada yang kena ganggu, ialah yang berdamping dengan jin. Dia boleh. Yang berdamping tu pun bukan dalam bentuk jin yang asal, jelmaan. Adapun kita normal tak nampak. Tanyalah siapa-siapa yang ni, Datuk Arundes ni tak pernah nampak, Datuk Sembilan Kamus tak pernah nampak, tak pernah. Tapi setengah orang dia ada juga, kadang-kadang dia reka cerita. Ustaz Arundes masuk satu kedai restoran, dia keluar. Pasal apa dia keluar? Dia nampak jin ramai dalam kedai tu. Tak ada, pembohong tu. Orang reka-reka cerita. Macam cerita tu, hak yang pindahkan jin dengan menggunakan bas. Kita pernah dengar kan? Tak betul. Ustaz Arundes ni pun sebut, ini semua rekaan dia. Tak payah bas tuan-tuan, tak payah. Nak pindah jin ni tak perlu bas, dia boleh pergi sendiri. Apa nak kena guna bas pula? Dia boleh baris sendiri, takkan nak balik dia tak boleh balik kan? Bapa minta bas, baik minta pesawat ke kan? Lagi canggih kan? Ni semua tambah cerita, tambah nak bagi sedap cerita je, padahal tak betul tu. Kita kena ingat ni tak ada. Ni semua tak betul. Ada kalau kata Ustaz Arundin nampak tuan-tuan, tak betul tu. Itu semua mengarut je. Nak cerita je lah kan. Itu saja orang reka banyak kan. Masuk kedai sekian-sekian, nampak jin keluar, tak ada kan. Kita tak boleh nampak, tapi rasa boleh. Rasa boleh. Maknanya kalau kita rasa meremang tu, ya tu kan, tiba-tiba meremang. Bukan cerita hantu, maknanya kita cerita-cerita kan, kemudian cerita hantu, dia balik-balik rumah dia rasa meremang. Yang tu bukan ada jin, itu psikologi, dia takut kan. Pasal dia dengar cerita hantu, dia tengok cerita hantu ke, balik rumah tuan-tuan dia rasa meremang pula dah. Itu psikologi nama dia. Tapi yang dikatakan meremang ni tiba-tiba naik bulu roma tuan-tuan. Itu mana ada dah tu kan. Ada. Itu boleh kan. Adapun nampak tidak. Kemudian itu sebab kita baca doa sebelum kita nak masuk tandas, baca doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Dengan nama Allah aku berlindung kepada kamu ya Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Sebelum nak masuk tandas tuan-tuan, baca tapi orang ramai tak baca. Sungguh tuan-tuan, ramai masuk tandas tu dia tak baca pun. Dia tak baca makna meremehkan kan. Kita ni kadang-kadang meremehkan doa, sedangkan doa ni tuan-tuan kedudukan ni sangat besar dalam Islam. Doa ni sebagai kita nak minta perlindungan, kita nak bergantung kepada Allah Ta'ala kan. Tapi orang sekarang ni dia tak bergantung. Bila dia nak bergantung tuan-tuan? Bila dia susah, baru dia nak minta kepada Allah. Bila dia susah baru dia ingat Allah Ta'ala. Manusia ni tuan-tuan, bila dia senang dia lupa nak ingat Allah Ta'ala. Tapi bila mana dia susah sakit, baru nak ingat Allah. Biasa manusia lagi itulah tuan-tuan. Tapi tak, dia ingat Allah ni tuan-tuan sepanjang waktu kan. Fazkurullaha dzikran ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak. Ingat Allah ni tuan-tuan, banyak-banyak. Dan ucapkanlah tasbih, sucikanlah dia pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebab itu bukan sikit. Orang yang ingat Allah sikit ni orang munafik. Yang Allah kata wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka yang ni orang-orang munafik ingat kepada Allah melainkan sedikit, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena ingat Allah sepanjang masa kita. Dan bila kita ingat Allah, kita akan jaga diri kita daripada melakukan perbuatan haram, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kelebihan juga tuan-tuan, selain daripada kita dapat perlindungan daripada gangguan jin syaitan dalam tandas tu juga, bila kita baca doa dan kita mulakan dengan bismillah lah, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu bila kita buka aurat dalam tandas tuan-tuan, syaitan tak boleh lihat, syaitan tak nampak aurat kita. Tapi kalau kita tak baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bila kita buka aurat dalam tandas tuan-tuan, syaitan nampak aurat kita, malu kita kan, malu tuan-tuan kan, dia nampak kita kan. Supaya dia tak nampak aurat kita, baca doa ni dia tak boleh nampak aurat kita. Itu kelebihan tuan-tuan, kita kena jaga tu. Baik, tandas masuk, sebelum masuk tandas lah baca. Kemudian perlindungan yang seterusnya, iaitu membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 setelah solat maghrib, ayatul kursi dan 2 ayat berikutnya, dan 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Selepas solat maghrib tuan-tuan, antara amalan yang boleh kita lakukan mengikut riwayat daripada Ad-Darimi, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dibaca lepas maghrib ni ialah ayat 1 hingga 5 suratul Baqarah, Alif Lam Mim tu lah kan, 5 ayat. Kemudian ayatul kursi ayat 255 tambah dengan ayat 256 dan 257, la ikraha fid din kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian la ikraha fid din. Kemudian Allahu waliyul ladzina amanu. Ada 3 ayat di situ kan. Itu ayat 255, 256, 257. Kemudian 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amana rasulun bima unzila ila rabbih wal mu'minun, sampailah habis kan. Ini semua sebenarnya kita dah amal lah kan, kita dah tahu dah sebenarnya kan, tapi kita tak amal. Nampak kan, kita ni amalan dah tahu dah sebenarnya, tapi kita tak buat. Itu dia. Jadi kita kena buat ni kan. Mudah je. Jadi kita dibaca dalam masa 5 minit habis kan. 5 minit je tuan-tuan. Wirid ni bukan ni panjang-panjang, tak panjang mana pun kan, 5 minit 10 minit habis tetapi dia punya kelebihan tu besar. Ini 5 minit 10 minit pun tak boleh wirid, tak boleh berzikir tuan-tuan. Koman kita kan, koman tuan-tuan orang sekarang ni. Itu yang kena, itu yang sebab dia jauh daripada Allah. Allah tak bagi perlindungan kepadanya, Allah tak jaga dia, Allah tak pelihara dia tuan-tuan kan. Pasal apa? Dia tak ingat Allah Ta'ala. Sebab orang yang berzikir, orang yang berdoa ni orang yang ingat Allah. Jadi orang yang tak berzikir, orang yang tak berdoa, dia tak ingat Allah Ta'ala. Jadi kita kena jadikan dia sebagai amalan kita, insya-Allah. Maknanya lepas tu, lepas boleh tambah dua dengan baca suratul Ikhlas, suratul Al-Falaq, suratul Nas kan. Setiap kali lepas sembahyang tuan-tuan kita boleh baca kan. Ini semua amalan yang diamalkan lah. Kemudian yang seterusnya, mungkin yang terakhir untuk kali ini, untuk sama-sama kita jaga amalan, iaitu membaca
setelah salat subuh sebanyak 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Tak banyak pun 100 kali ni, maknanya 10 minit habis lah. Kan? Macam umpama kita naik kenderaan nak pergi tempat kerja, kan? Semasa kita naik kenderaan tu kita boleh baca lah 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang asal. Adapun yuhyi wa yumit tak ada. Kan? Tidak ditambah di sini yuhyi wa yumit. Tapi biasa ditambah. Kan? Tambah pun tak apa. Tapi kalau kita ambil yang original, dia tidak ada yuhyi wa yumit. Yang Nabi sebut 100 kali baca. Yang ini boleh dibaca oleh orang yang uzur pun boleh. Orang perempuan kan, dia boleh baca. Yang dia tak boleh baca ayat Quran, Al-Quran dia tak boleh baca. Orang perempuan uzur tidak boleh membaca Al-Quran. Melainkan kalau dia naik kenderaan, dia baca doa kenderaan, boleh. Kan? Ada sempurna dia lah. Maknanya dia naik kenderaan, dia baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini daripada ayat Al-Quran. Al-Quran. Tapi dibaca ketika naik kenderaan, tak apa. Tapi kalau sekiranya dia baca tanpa naik kenderaan, tak boleh. Tak boleh. Kan? Boleh tambah lagi tuan-tuan, ni musim hujan kan. Musim hujan tuan-tuan, kita meluncur atas air kan, baca ayat bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa naik bahtera kan, belayar tuan-tuan. Kita kadang-kadang belayar juga atas jalan raya tu kan, air naik kan. Jadi kadang-kadang kita meluncur tu, kita bimbang, licin, tergelincir tuan-tuan. Jadi kita minta kepada Allah dengan doa tu kan. Kita boleh baca. Bahkan tuan-tuan, tak hujan pun bacalah kan. Kita boleh baca 2 sekali. Doa yang asal doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu inna ila rabbina lamunqalimun. Ni doa supaya kita dapat selamat daripada kemalangan juga. Kan? Kita insya-Allah kita tak aksiden baca ni. Kita minta Allah kawal pemanduan kita tu. Allah yang mengawal kenderaan, bukan kita mengawal. Allah yang mengawal. Kan? Kemudian kita tambah dengan bismillahirrahmanirrahim wa mursa inna rabbi laghafurur rahim. Tambah sekali lah, maknanya lagi bagus. Kita baca ni tuan-tuan, sunnah baca doa ni lepas dah bergerak. Lepas kita dah masuk gear 1, tekan minyak, baca doa. Itu dia punya sunnahnya. Sebab Nabi bila dia naik unta, bila unta dah berjalan baru Nabi baca. Bukan sebelum kenderaan tu berjalan. Boleh juga, tapi nak ambil yang sunnah tu, yang apa yang Nabi buat tu, yang sebiji macam yang Nabi buat tu, yang tu lagi bagus kan? Jadi Nabi bila dia naik unta kan, lepas jalan unta start jalannya, dia pun baca doa kan. Jadi makna kita boleh start enjin baca bismillah kan, start nak bergerak je baca doa. Yang ni boleh kan, walaupun dia daripada Al-Quran, wanita yang uzur boleh baca, tak masalah. Tapi kalau dia tak naik kenderaan, dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Sebab ini adalah merupakan ayat Quran. Ayat Quran. Orang perempuan tidak boleh. Macam ni, yang zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu bukan daripada Al-Quran. Maka wanita yang uzur boleh baca, boleh amalkan setiap pagi tuan-tuan. Sama ada orang yang telah diganggu syaitan ataupun yang belum kena ganggu. Ini sebagai pendinding kan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj kan, iaitu pencegahan tu lebih baik daripada pengubatan. Jangan bila dah kena gangguan barulah kita nak cegah. Susah maknanya mengambil masa. Jadi bila kita dah cegah awal-awal, insya-Allah dia tak boleh nak kacau. Di mana disebut hadis ni, dia punya kelebihan dia. Kalau disebut dalam hadis sahih, hadis sahih daripada Nabi SAW,
bahawa sesiapa yang mengucapkan dalam satu hari kanat lahu, pada baca ni la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, kanat lahu adla asyri riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asyaitani yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila aktsara min. Maka baginya, siapa yang baca ni, baginya pahala orang yang memerdekakan 10 hamba. Tuan-tuan, dia baca ni dapat pahala seperti mana dia membebaskan 10 hamba. Banyaklah tu. Ditulis baginya 100 kebaikan. Satu kali baca tu dapat 1 kebaikan. Satu kali 100 lah. Dihapuskan daripadanya 100 keburukan, ini dosa-dosa kecil. Habis 100 dosa kecil yang kita lakukan pun dihapuskan. Diberikan perlindungan kepadanya daripada syaitan pada siang harinya hingga malam, dan tidak seorang pun yang dapat melakukan hal yang lebih baik daripadanya kecuali orang yang beramal lebih daripadanya. Maknanya tuan-tuan, tu dia, dapat pahala pun dapat, kemudian dosa pun terhapus, dan juga syaitan pun tak dapat nak ganggu kita pada hari itulah. Hari itu je lah. Esok baca lagi. Jadi makna kita boleh amalkan. Duduk sesaja tuan-tuan, baca. Boleh kan? Nak tak nak je kan? Rajin tak rajin kan? Kita ni malas. Syaitan lah tu. Tu syaitan lah tu sebenarnya kan? Duk malas-malas tu syaitan sebenarnya. Jadi kita kena lawan kan? Lawan. Bukan susah pun. Sebenarnya amalan ni mudah, bukan payah, bukan ribu-ribu punya. Tak ada kan? Setengah-setengah orang tuan-tuan, jangan ambil lah. Kalau ada setengah orang tu bagi kita amalan yang begitu banyak, jangan ambil tuan-tuan. Kena baca 1000 kali, kena baca 2000 kali, kena baca 10,000 kali, mengarut je. Itu Nabi Islam tak ajar macam tu kan? Islam ni makna taklah begitu berat dah kan? Islam ni dia bagi tu maknanya amalan tu boleh kita laksanakan, sederhana. Nak kata banyak sangat pun tidak, nak kata kurang pun ada jugalah kurang, tapi nak sebut banyak sangat pun tidak. Ni tak kena setengah orang tuan-tuan dibagi baca ayatul kursi 100 kali satu hari. Banyak tu. Satu kali tu tak payah, sekali cukup kan? Baca lepas sembahyang sekali, 5 kali, sebelum tidur sekali. Ni nak baca banyak-banyak kali tu berat tu. Bukan satu kali, 1000 kali lagi kan? Ada setengah kena gangguan kan? Dia bagi amalan tu dia pening kepala dia, lagi bertambah sakit pula dia kan? Dia fikir nak buat ni, langsung tinggal ya kan? Langsung dia tak boleh buat. Maknanya pasal ada banyak sangat, langsung tak payah kan? Tapi kalau benda tu tak banyak, boleh buat kan? InsyaAllah boleh buat. Jadi Islam ni jangan ambil hak banyak-banyak tu, mengarut je. Tak ada kan? Kita tasbih berapa kali? 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 34 kali. Tak ada. Tak ada. Taklah sampai ribu-ribu kali, tak ada. Tak abai tu buat kan? Maknanya bukan sunnah kita berzikir sampai ribu-ribu kali satu hari kena buat, tidak. Dan maknanya ada zikir itu, tapi taklah begitu berat. Kita mampu, insyaAllah boleh melakukan, insyaAllah. Itu antara beberapa amalan yang boleh kita jaga untuk kita amalkan sebagai untuk menjadi pendinding diri kita daripada gangguan makhluk, sama ada manusia pun ya, jin, bahkan haiwan juga kan? Sebab ini semua ialah perlindungan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapatlah sama-sama kita amalkan kan? Kita amal, kita dapat pahala. Tuan-tuan dan puan-puan beramal, saya pun dapat pahala juga kan? Sebab saya ajarlah, tuan-tuan buat, saya pun dapat pahala. Itu lebih itu. Itu kelebihan tuan-tuan. Kalau dah beramal ni tak apalah, yang belum lagi lah kan? Baru nak start umpamanya kan? Baru nak start, dia buat, saya pun dapat pahala
Pasal apa? Saya yang menyampaikan itu kelebihan ilmu yang dimanfaatkan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.